Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Al-hadits tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima Allah sembahyang seseorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Rawahul Bukhari Kitabul Hiyal babun fi shalah wa Muslim Kitabut Taharah babu wujubi taharati lis-shalah wa hadza lafzul Bukhari. Abu Hurairah awwalu mukannan biha, dia orang pertama yang berkuniahkan Abu Hurairah. Lihirratin kanat lahu yal'abu biha saghira, kerana satu kucing yang dia bermain dengannya ketika dia kecil. Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhrin alal asahi min nahwi 30 qawla. Ada 30 pendapat tentang namanya. Yang paling sahih ialah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Waqtulifa fi nasabihi aydan katsira. Keturunan dia pun, maknanya ayah datuk dia pun khilaf. Aslama ama Khaybarah sanata sab'in minal hijrah. Dia Islam pada tahun Khaybar, tahun pembukaan Khaybar, tahun 7 hijrah. Wa syahidaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia hadir saksi kepada pembukaan kota Khaybar. Wa lazimahu ila an tuwfiya. Maka dia melazimi Nabi sehinggalah kewafatan. Maknanya dia bersama Nabi hanya 3 tahun ataupun 2 tahun lebih. Ya? Sebab itulah ditimbulkan kekeliruan dan salah faham orientalis. Bagaimana seorang yang lewat bertemu Nabi, tiba-tiba paling banyak meriwayatkan daripada Nabi SAW. Itu tak ada masalah langsung sebenarnya. Ya? Panjang jawapannya. Wahuwa aksarus sahabati hadisah. Dia hadis yang paling banyak. Wa Abdullah ibn Amr ibn al-As aksaru minhu hadisah. Cuma Abdullah ibn Amr ibn al-As lebih banyak daripadanya hadis. Tapi sebenarnya jauh hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada Abdullah ibn Amr. Cuma dalam ucapan Abu Hurairah, dia kata Abdullah ibn Amr lebih banyak hadis daripadanya, ialah kerana catatannya. Dia menulis dan mencatat hadis sejak lama. Dia orang Islam yang lebih lama dan dia lebih lama menulis. Tetapi apa yang ada pada hari ini, hadis Abu Hurairah jauh lebih banyak daripada hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ala ma sabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikianlah Abu Hurairah memperakui bahawa Abdullah bin Amr lebih banyak. Tapi itu sama ada dengan maksud hadis bertulis, kerana hadis Abu Hurairah ialah hadis tidak bertulis, hadis dihafal, ataupun dengan makna ketika itu, ya, ketika itu. Tetapi hari ini hadis Abu Hurairah terlalu banyak, ya, berbanding berganda-ganda lebih daripada Abdullah bin Amr. Wa asyara aksara minhu wa ta'akharat wafatuhu ba'dahu. Abdullah bin Amr hidup panjang lebih daripada Abu Hurairah. Nanti kita akan tengok bila Abu Hurairah meninggal. Ya? Dan Abdullah bin Amr lewat mati selepasnya. Illa anna Abu Hurairah kana muqiman bil Madinah walam yakhruj minhu. Okay, sekarang tuan kitab kita ni mula beralasan
Kenapa hadis Abu Hurairah lebih banyak? Dia kata kerana Abu Hurairah duduk tetap di Madinah, tidak keluar daripada Madinah dan hanya membaca hadis. Wa kana an-nasu ya'tunaha min kulli jihatin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang datang ke Madinah daripada setiap sudut selepas kewafatan Nabi SAW. Dikauniha mahattar riqab. Madinah tempat berhentinya perjalanan. Li'ajlil khilafah, sama ada kerana khilafah di situ, ialah Abu Bakar, Umar, memerintah, pusat pemerintahan di Madinah. Wali ziarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi di situ. Wassalati fil masjidihi, kelebihan masjid Nabi SAW sebagai tempat sembahyang yang ada kelebihan berganda-ganda. Wali akhdhil ilmi, dan di situ juga pusat ilmu. Wa kana Abu Hurairah mutasaddiyan liriwayati an Rasulullah sallallahu wa nashril ilm. Abu Hurairah memang ke depan dalam bab meriwayatkan daripada Nabi SAW dan menyebarkan ilmu. Bi khilafi Abdullah bin Amr fa innahu safara ila al-bilad. Berbeza dengan Abdullah bin Amr. Dia seorang yang musafir, ikut ayah dia terutamanya Amr ibn al-As. Wa ghalaba alaihi al-ibadah. Dia pun memang terkenal buat ibadat betul. Dia seorang yang sembahyang malam, berpuasa siang. Sawamun qawam. Dan kuat membaca Quran. Walihadha lam yushtahar hadis. Hadisnya tidaklah semasyhur hadis hadis Abu Hurairah. Walam takthur riwayatuhu. Tidak banyak riwayatnya. Banyak juga sebenarnya. Washtuhira wa kathura hadis wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang masyhurnya, yang banyaknya ialah hadis Abu Hurairah. Wa kana Abu Hurairah min ashabis suffah. Abu Hurairah dulunya ashabus suffah, iaitulah golongan yang tidak kahwin, tidak ada pekerjaan, kemiskinan, menumpang di suffah. Suffah ialah dulunya ialah mihrab ataupun dulunya ialah sebelah imam. Ada sedikit atap di masjid Nabi SAW. Tetapi apabila berpindah kiblat ke Mekah, dia duduk di sebelah utara, kiblat baru dah di sebelah selatan, maka ditinggalkan, maka di situlah duduknya golongan-golongan yang tidak ada rumah ini. Tetapi mereka lah akhirnya belajar sepenuh masa dengan Nabi SAW dan keluar daripada suffah inilah ulama-ulama di kalangan sahabat. Wa min ahfadhis sahabati haditha, di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis. Wa qala al-Bukhari Abu Hurairah Dawsiyun Azdiyun Yamaniyun nazal al-Madinah. Jadi Bukhari dalam Tarikhul Kabir kemungkinannya menyebut bahawa Abu Hurairah ni Dausi, daripada kabilah Daus. Azdi, asalnya daripada keluarga yang lebih besar lagi, namanya Azad. Yamani, sebelah Yaman ke selatan. Nazal al-Madinah. Jadi dia ni Nazilul Madinah apa panggil. Iaitulah seorang yang singgah di Madinah, meletak di Madinah. Dan meninggal pun di Madinah. Dia dikuburkan di Al-Baqi'. Mati setahun selepas kematian Aisyah radhiyallahu anha. Qala ghairuhu rawa anhu nahwu 800 rajulin aw akthar min ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa ghairihim. Jadi diambil hadis daripadanya lebih daripada 800 orang ataupun lebih, sebahagiannya sahabat-sahabat sendiri. Wa kana yanzilu Dzul Hulaifah. Katanya rumah dia di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah hari ini orang panggil Abar Ali. Iaitulah tempat bermiqatnya ahli Madinah untuk melakukan umrah ataupun haji. Walahu biha darun tasaddaqa biha ala mawali. Di situ dia ada rumah besar. Akhirnya dia sedekahkan kepada hamba-hambanya. Faba'uha min Amr bin Yazigh. Akhirnya dijual. Mereka jual hamba-hambanya. Wa kana yanubu bil madinati fi salati wa ghairiha. Jadi dialah yang bertugas di Madinah menjadi imam dan lainnya. Wa shalla ala Aisyah
wa Ummi Salamah zaujain Nabi SAW. Jadi dia menjadi imam sembahyang jenazah Aisyah, jenazah Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Wa mata biha, dan dia pun mati di situ selepas kematian Aisyah. Wa dufina fil Baqi' sanata 7 wa qila 8 wa qila 59. Jadi dia meninggal pada tahun 7 atau 8 atau 9 dan 50. Ini 59 atau 58 ataupun 57. Wa kana sinnuhu yawma mata 88 sana. Masa dia mati umur dia 88. Fatakunu sinnuhu yawma mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 31 sana. Jadi masa Nabi meninggal dia baru 33 tahun. Au salasina au tis'an wa ishrina, sama ada 29, 30 ataupun 31 ya. Alal khilafi fi wafati. Wa ruwiya lahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam 5,000 hadis. Hadis dia ada dalam 5,000 ya. Wa 300 tambah lagi 300 wa 74 tambah lagi 74. Mana 5,374. Ittafaqa ala 325 ya, wa 20. Hadis yang muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim sekaligus, ada 325. Wa farad al-Bukhari bi 93. Bukhari secara tersendirian tanpa Muslim 93. Wa Muslim bi 170. Dan Muslim tanpa Bukhari 270. Wa amma mashtuhira fi Syam min anna qabrahu bi qaryatin binahiyatin bil qurbi min Asqalan falaysa bi sahih. Jadi ada juga ditimbulkan bahawa kuburnya ada dekat Asqalan. Asqalan ni hari ni lebih kurang Gaza lah di Palestin tu ya. Tapi itu tak betul lah. Barzalika qabru Jandarah Ibnu Khayshana Ibnu Nuqair Ibnu Qirsafah min Bani Amr bin al-Harith bin Malik bin Kinanah sakana Syam wa mata biha wa qabruhu binahiyatin bi qurbin min Asqalan. Di sebelahnya mati kubur orang lain, kubur Jandarah ya. Wal qabulu yuradu bihi. Okey, sekarang kita dah masuk kepada lafaz hadis ya. Hadis bunyinya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tuhan tak terima sembahyang seseorang apabila berhadas sehinggalah dia berwudu. Ya. Apa di al-qabul? Al-qabulu yuradu bihi fi syar'i as-sihhah wa husuli thawabil akhir. Menurut syarak, qabul di sini diterima pertamanya sah. Sah di sisi fuqaha. Wa husuli sawabil akhirah, dan dapat pahala akhirat di sisi Allah. Faqad tatakhallafu as-sihhah an sawabil akhirah. Kadang-kadang sah tapi tak ada pahala. Bidalili sihhati salatil abdil abiqi. Contohnya seorang hamba yang lari daripada Tuhan. Disebut bahawa Tuhan tak terima sembahyangnya. Tapi sebenarnya dia sembahyang masih lagi sah. Cuma Tuhan tak terima sembahyangnya, mana tak ada pahala. Waman ata'arrafan, ataupun orang yang datang tukang hujum, orang yang mendatangi tukang hujum, percaya kepada tukang hujum. Dalam hadis disebut bahawa Tuhan tak terima sembahyang. Maksudnya kalau dia sembahyang masih lagi sah menurut hukum-hukum fiqh, cuma tak ada pahala. Wa syaribil khamri idza lam yuskir ma dama fi jasadihi syai'un minha. Disebut juga dalam sebahagian hadis riwayat, peminum arak selagi arak ada dalam tubuh walaupun dia tak mabuk, Tuhan tak terima tubuh yang ada arak. Fa amma mulazamatul qabuli li sihhah fa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu haidin illa bi khimar. Ada sebahagian hadis menggambarkan bahawa qabul dengan makna sah.
Bukan saja berpahala. Contohnya hadis, tidak terima Tuhan sembahyang orang haid, orang yang haid. Perempuan haid, Tuhan tak terima. Mana tak sah. Illa bi khimar. Oh maaf ya. Haid di sini maksudnya perempuan yang dah balik, ya, perempuan yang dah umur haid. Illa bi khimar, melainkan dengan tudungnya ataupun dengan apa nama itulah, dengan penutup kepalanya. Jadi perempuan yang tak tutup aurat, sembahyang tanpa tutup aurat, jawabnya Tuhan tak terima, maknanya tak sah. Aiman balagat sinal haidi la tuqbalu salatuhu illa bisitratiha. Jadi siapa yang dah sampai yang haid, Tuhan tak terima sembahyang, melainkan kena tutup aurat. Wala tasih wala tuqbal ma'ankishafi auratiha. Tak sah. Itu maksud tidak diterima jika terbuka aurat. Wal qabulu mufassarun bitarattubil gharadil matlub minasyai'i ala syai'. Qabul juga dalam bahasa Arab ditafsirkan tercapainya matlamat sesuatu daripada sesuatu. Yuqalu qabila fulanun uzra fulan. Contohnya si fulan menerima permintaan maaf si fulan. Idza rattaba ala uzrihi al-gharad al-matlub. Maka terkesanlah penerimaan itu. Contohnya tidak lagi dianggap jenayah, tidak lagi berdosa. Itu mana menerima. Faqauluhu la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda huwa 'amun fi adamil qabuli min jami'i al-muhdatsina fi jami'i anwa'is shalah. Jadi tidak diterima Allah sembahyang seseorang jika berhadas hingga dia berwuduk. Ini umum. Bahawa Tuhan tak terima mana-mana yang berhadas pada mana-mana jenis sembahyang. Sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Wal muradu bil qabul wuqu'us salati mujzi'atan bi mutabaqatiha lil amri. Jadi qabul di sini maksudnya sembahyang itu berlaku cukup syarat, memenuhi kehendak. Fa'ala hadza yalzamu minal qabuli as-sihhatu. Jadi qabul maksudnya mesti sah fi zahiri wal batin, pada zahir dan pada batin, pada anggota luar dan juga pada hati dan juga pada dalaman. Wa mata sabatal qabul sabatis sihhah. Kalau diterima maknanya sahlah. Wa mata sabatis sihhah sabatal qabul. Apabila sah maka diterima. Wa nuqila an ba'dil mutaakhirin anna al-qabula ibaratun an tarattubil asawabi wa darajati 'ala al-ibadah. Dinukilkan daripada sebahagian orang kemudian yang membuat istilah-istilah dan mendefinisikan istilah secara lebih halus. Mereka kata qabul ila tarattubis sawabi wa darajat. Ya, ada kesan pahala dan kedudukan di atas ibadat. Wal ijza'u satu lagi ialah ijza' ataupun qabul, ya, ataupun sihah, sah. Ijza' ini cukup, ya, tak perlu diulang lagi. Tidak perlu diulang i'adah kerana dah betul. Apa dia? Ibaratun an mutabaqatil amri. Kalau benda tu berbetulan dengan urusan, maknanya sah menurut rukun dan syaratnya dan ternafi segala mawaneknya. Fahuma mutaghayyiran. Jadi qabul dengan ijza' itu lain-lain. Qabul ialah pahala. Ijza' ialah fiqh, ya, cukup hukum fiqh. Ahaduhuma akhassu min al-akhar. Salah satu lebih khusus. Wala yalzam min nafiyil akhas nafiyul a'am. Jika dinafikan yang lebih khusus, tidak semestinya menafikan yang lebih umum. Apa dia? Fal qabulu akhassu min as-sihah. Jadi qabul lebih khusus daripada sah. Maknanya semua yang sah ialah makbul. Tidak semua yang makbul itu sah. Dan tidak semua, setiap yang makbul itu mesti sah. Tapi tidak semestinya sah itu makbul, ya.
Jadi qabul lebih dalam, ya. Kalau kita buat bulatan, qabul duduk dalam, sahih duduk luar. Ala hadza fa kullu maqbulin sahih. Maka semua yang makbul mesti sahih. Walaysa kullu sahihin maqbulan. Tapi bukan semua yang sahih itu diterima. Wa hadza in nafa'a fi nafyi al-qabuli ma'a baqali as-sihah, darra fi nafyi al-qabul ma'a nafyi as-sihah kama yuqalu dalad. Tapi yang ini tinggal, ya. Kemudian wa yuraddu ala man fassara al-qabula bi kaunil ibadati musaban 'alayha aw mardiyatan ma'a anna qawaid asy-syar'i taqtadi anna al-ibadata idza utiya biha mutabaqatan lil amri kanat sababan lis-sawabi fi dhawahiri la tuhsa fiha. Idza sabata hadza fa'lam anna al-hadatsa, okey, ya, kita tak ada kita bincang hadas. Apa dia hadas? Fa'lam anna al-hadatsa ibaratun an nawaqidil wudu. Hadas ialah perkara yang membatalkan wudu. Wa hiya inda Syafi'iyyati arba'un muttafaqun 'alaiha wa arba'un mukhtalafun fiha. Mazhab kita Syafi'i ada 4 yang disepakati, ada 4 yang tidak disepakati. Wa qad fassarahu Abu Hurairah rawil hadis bi naw'in min al-hadathi hina su'ila faqala fusa'un aw duraj. Abu Hurairah ada tafsirannya kepada hadas. Dia tafsirkan satu jenis hadas, iaitulah kentut, pusa atau durat. Wa ka'annahu ajaba as-sa'il amma yajhaluhu minha. Jadi dia jawab pasal tu jelah. Orang tanya dia pasal kentut, dia jawab dengan hadis ini. Aw amma yahtaju ila ma'rifatihi fi ghalibil amri, ya. Wal hadatsu bi mawdu'ihi yutlaqu 'ala al-akbar. Hadas ada 2. Pertamanya akbar, hadas akbar. Ada besar, kal janabati wal haidhi wan nifasi, ini mesti mandilah. Wal asghari, yang al hadasul asghar kana waqidil wudu wa qad yusamma nafsul khariji hadasan wa qad yusamma al man'ul mutarattib alaihi hadasan. Sama ada benda itu sendiri hadas ataupun kesan selepasnya dipanggil hadas. Tak apalah, pembincangan bahasa. Rafa'tul hadasa, nawaitu raf'al hadasi, ya. Wa ka'anna syari'a sallallahu alaihi wasallam ja'ala amadal man'i al-mutarattabi ala khurujil khariji ila isti'mal at-tuhri faqad tawaqqa hadha bihadha qawlu man yara anna at-tayammum yarfa'u al-hadath. Jadi bila bersuci maka angkatlah hadas, termasuklah tayammum. Likaunil murtafa'i huwal man'u wa huwa murtafa'un bitayammumi lakinnahu makhsusun bihalatin ma' aw biwaqtin ma' imma adamul ma' aw mani'un min isti'malihi ma wujudi falaysa dhalika bibid'in wal ahkamu takhtalifu bi ikhtilafi mahalliha. Tak apalah. Wa qad kana al-wudu' fi sadr al-islam wajiban li kulli salah. Wudu' dalam sejarahnya setiap kali sembahyang kena berwuduk. Faqad sabata annahu kana mukhtassan biwaqtin ma'a kaunihi rafi'an lil hadathi ittifaq. Walaupun dia telah mengangkat hadas tetapi dia terikat dengan masa. Itu tingkat pertama. Wala yalzam min intihaihi fi dhalika al-waqti bi intihai waqti as-salati an la yakuna rafi'an lil hadas. Walaupun masa dah berhenti, tak maksudnya dia tidak berfungsi mengangkat hadas. Summa nusikha. Okey, kemudian dinasahkan. Maksudnya boleh lagi tidak berhadas, maka wuduk boleh sembahyang berapa waktu pun. Katanya ini berlaku ketika pembukaan kota Mekah. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatul khams bi wudu'in wahid. Nabi pernah sembahyang 5 waktu dengan satu wuduk saja. Wa nuqila an ba'dihim annahu lam yunsakh. Ada kata tidak dinasahkan. Wa anal hukma baqin ila al-an. Sampai sekarang setiap kali sembahyang kena berwuduk walaupun belum berhadas. Itu ditolak. Lakin al-hukma fi istihbabi baqin. Tapi sunat betul. Sunat. Walaupun kita dah ada wuduk, datang waktu baru, kita ambil wuduk lain. Sunat, ya. Tajdid wuduk. Wa fil wujubi mansukh. Jadi nak kata wajib itu dinasahkan. Sunat betul. Li'annahu idza nusikhal wujub baqiyan nadab. Bila dinasahkan sesuatu yang wajib, maka kekal sunatnya.
ala ma taqarrara fi kutubil usul. Demikian kaedah dalam kitab usul fiqh. وقد ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على معنى الوصف الحسي. Ini istilah dalam kitab-kitab fiqh, dia kata hadas ialah wasfun hukmi, sifat yang bersifat nilai, ya, dia hukmi, mana bukan aini, bukan nampak pun hadas ni, ya, dia hukum saja. Tak nampak beza orang berhadas tak berhadas, tapi dia segi hukumnya dia dah berhadas. Muqaddar bi qiyamuhu bil a'dha, ditentukan melakukannya dengan anggota ala makna al-wasf al-hissi wa yanziluna al-wasf al-hukmi manzilat al-hissi fi qiyami bil a'dha. Tapi cara kita berwuduk tu macam dia kenampakan, ya, hissi, mana boleh dikesan panca indera. Ka qaulina al-wudu' awil ghuslu yarfa'ul hadas. Jadi berwuduk, mandi itu mengangkat hadas, sedangkan hadas tak nampak. Tapi wuduk nampak, mandi nampak. Yuzilul amr al-hukmi al-mutarattab ala al-muqaddar hukmi. Faman yaqulu bi anna at-tayammuma la yarfa'ul hadas yaqulu innal amr al-muqaddar al-hukmi baqin lam yazal. Ada yang kata tayammum tidak mengangkat hadas. Dia hanya hukum pengecualian, ya, rukhsah. Hadas masih ada. Sebab tu apabila nak sembahyang lain kena ambil tayammum lain. Wal man'u alladhi huwa murattabun alaihi za'il fala yarfa'u dhalika al-hukm asful hukmi al-muqaddar. Wa in kana al-man'u murattab alaihi za'ilan wa la dalila min haythu syar'i yadullu alaihi wa aqrabu ma yadhkuruna fi anna al-ma' musta'mal qad intaqala ilaihi bima'inun wa dhalika tak boleh tinggal. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam hatta yatawadda, sehingga dia berwuduk, nafal qabula ila ghayati. Jadi diterima itu ada haknya sehinggalah dia berwuduk, wahyal wuduk. Jadi bila berwuduk maka diterimalah. Wa ma ba'dal ghayah mukhalifun lima qablaha. Apa yang selepas hatta berbeza dengan sebelum hatta. Hatta tu orang panggil hatta al-ghayah. Faqtada qabulus salah ba'dal wudu'i mutlaqan. Jadi maksudnya kalau berwuduk memang diterima. Wa dakhala tahtahu as-salatu tsaniyah qabla al-wudu' laha thaniyan. Wa hadha mujma'un 'alayhi fil wudu'. Wal haditsu mahmulun inda ulama' ala man taraka al-wudu' bila 'udhrin. Jadi hadis ini ditanggung ulama kepada orang yang tidak berwuduk tanpa uzur. Amma man tarakahu bi'udhrin, kalau dia tak berwuduk kerana uzur. Kerana tidak boleh guna air, sakit. Wa ata bi badalihi, didatangkan dengan gantinya, ya, ganti kepada wuduk, iaitulah tayammum ataupun berwuduk setakat mampu kemudian bertayammum. Fassalatu maqbulatun qat'an li'annahu qad ata bima umira bihi qat'an. Ya, dia telah melakukan sesuatu yang berkemampuan. Dalam hadis kata iza amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum, ya. وقد استدل المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة. Orang dulu berdalilkan kepada hadis ini bahawa sembahyang tidak harus kecuali dengan bersuci. Wala yalzamu min adamil qabul adamus sihah. Walaupun tidak semestinya tidak diterima itu tidak sah bidalil ma taqaddam, ini kita bincang dulu. Waqad takunu salatu maqbulatan bila wudu' wala tayammum. Faman lam yajid ma'an wala turaban fa innaha sahihatun maqbulah. Ada sembahyang tanpa wudu' tanpa tayammum, orang panggil faqidut tahuraini. Dia tak ada wudu', dia tak ada tayammum. Faman lam yajid ma'an wala turaban. Contohlah, payah nak jumpa, ya. Orang yang air pun tak jumpa, tanah pun tak jumpa. Maka dia sembahyang tanpa wuduk dan tanpa tayammum, sembahyangnya sahih dan diterima. Tapi itu halah istisnaiyah, terkecualilah. Wala tajibu i'adatuha ala ahlil aqwal inda Syafi'i. Tak perlu ulang lagi sembahyang dia. Wa huwa mukhtaru jama'atin muhaqqiq ashabi. Ini boleh berlaku, ya. Contohnya kalau naik kapal terbang, air tak ada. Debu memang tak ada dah. Masuk waktu dah. Duduk dalam flight lama. 18 jam kadang-kadang. Ya. Jadi kena sembahyang. Jadi dia orang panggil faqidut tahurain. Kehilangan dua cara berwuduk, cara menyucikan. Ya.
Jadi sembahyang tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Fayakunul hadithu kharaja alal asli wal ghalib. Jadi hadis ni cerita pasal kebiasaan. Kebiasaannya ada air. Kalau tak ada air pun ada debu untuk tayamum. والإعادة والقضاء لا يجبان إلا بأمر محدد وهذا كله على مذهب من يقول إن الطهارة شرط لصحة الصلاة. Ini mazhab orang yang berkata bersuci syarat untuk sah sembahyang. Amma man yaqulu innaha syartun lil wujub kamalikin wa ibn nafi'in fa inna ma qala man adima al ma'a was'ida lam yusalli. Okey. Menurut jumhur, wuduk adalah syarat sah sembahyang. Dalam sebahagian mazhab seperti mazhab Maliki, wuduk bukan syarat sah, dia syarat wajib. Kita syarat wajib ni macam Islam, baligh, akil, itu syarat wajib. Masuk waktu syarat wajib. Wuduk ni bukan syarat wajib, ni syarat sah. Jadi kalau yang berpendapat dia sebagai syarat wajib, man adimal ma'a was-sa'id, orang yang tak ada air dan tak ada tanah, lam yusalli, tak payah sembahyang. Kerana gugur daripadanya kewajipan, macam orang kafir, macam orang tidak mukallaf, macam orang yang tak masuk-masuk waktu, tapi tak berlakulah. Walam yaqdi, dan tak perlu qada in kharaja waktu salah, bila dah keluar waktu sembahyang, lianna adama qabuliha di adami syartiha yadullu anna laysa muqatabah. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah sesuatu, lakukan apa yang kadar kemampuan kamu. Okay, tak apalah, tinggal itu. Wa qad istadalla bi hadzal hadisi wa qad ustudilla bi hadzal hadis. Dia ambil dalil daripada hadis ini ala butlanis salati bil hadas, sembahyang dengan hadas jawabnya batal. Sawa'an kana khurujuhu ikhtiyaran aw ittirara. Sama ada kentut dia tu, hadas itu berlaku dengan sengaja ataupun dengan terpaksa. Sahwan aw amdah, dia lupa ataupun dia sengaja. Pastinya dia dah berhadas. Yalah, kentut, dia sengaja kentut ke ataupun terpaksa kentut, ataupun dia terlupa kentut, ataupun dia memang sengaja kentut, dia sedar ketika terkentut, jawabnya dia berhadas, sembahyang adalah batal. Li adami tafriqihi sallallahu alaihi wasallam baina hadasin wa hadas, tak ada beza hadas dengan hadas, sama je. Fi halatin duna halah, satu situasi dan situasi, semua hadas tak sah sembahyang. Wa qad hukiya an Malik wa Syafi'i wa qadim ghairihima annaha la tabtul idza sabaqahu al hadas. Ada kata tak batal jika didahului oleh hadas, bal yatawadda wa yabni ala salatihi. Dia boleh berwuduk dan bina balik. Ini mazhab lama, Maknanya dia berwuduk, kemudian dia terkentut, dia berwuduk, dia bina balik. Tak. Mazhab Syafi'i itu mazhab lama. Mazhab baru kena sembahyang daripada awal balik. Wa itlaqul hadis yaruddu alaih. Hadis ini menolak pendapat ini. واختلف العلماء من أصحاب الشافعي وغيرهم في موجب الوضوء ما هو. Mazhab kita Syafi'i berbeza pendapat apakah yang mewajibkan wuduk. Fazahaba ta'ifatun ila annahu wajibu bil hadathi wujuban muwassa'ah. Kebanyakannya menyebut bahawa wajib wuduk ini wajib muwassa'. Wajib ada dua, muwassa', mudayyak. Muwassa' maknanya diberi kelapangan panjang. Taklah kita terkentut terus wajib berwuduk, tidak. Kita boleh sabar tak berwuduk, tak ada masalah duduk dalam hadas. Wa dhahaba akharun illa annahu yajibu bil qiyam ila shalah. Wajib bila nak sembahyang. Idza kuntum ila sholati faghsilu. Wa dhahaba akharun illa annahu yajibu bil amrayn ma'an. Dua-dua sekali, Dia wajib muwassa', tapi bila masuk waktu maka wajiblah. Nak sembahyang wajiblah.
perkara yang disepakati, ya. Umat ala tahrimis salah bi ghairi taharah. Semah au turabin, ya. Sembahyang haram tanpa bersuci. Sama ada bersuci dengan air wudu ataupun dengan tanah bertayamum. Wala farqa fi dhalika baina as-salati al-mafruḍah wan nafilah. Sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunat haram. Sujud tilawah pun, sujud tilawah, ya, kena tilawah tak wajib berwudu. Kecuali nak sentuh mushaf lah. Ini dibaca saja tak wajib berwudu. Tapi kalau dia nak sujud, dia kena berwudu. Itu sepakat. Syukur, sujud syukur pun begitu. Ramai orang keliru, ya. Sujud syukur tengah-tengah pandang bola sebagainya. Kalau tak ada air semayang, jawabnya tak sah. Wa salatul janazah, semayang jenazah pun begitu. Itu perbincangan lain. Pengakhir itu saya tak nak baca, ya. Okey, kita masuk kepada hadis yang seterusnya, ya. Hadis yang ketiga, okey, kita dalam kitab Taharah ni, kita ambil hadis pertama, itu sebagai muqaddimah lah. Hadis kedua, ini hadis ketiga, ya. Kita bacalah hadis ketiga ni, ya. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhu qalu, tiga orang ni berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil a'qab binan nar, ya. Celaka bagi tumit-tumit daripada neraka. Tumit-tumit yang tidak terkena air, ya. Yang panggil hukum lama'ah ataupun tumpukan kering yang tidak terkena air. Maksudnya kemestian untuk meratakan wuduk tanpa kecuali walaupun sedikit. Amma Abdullah bin Amr al-As, apakah dia? Abu Muhammad, wakil Abu Abdurrahman, wakil Abu Nusair, Qurashiyun, Sahmiyun, wa abuhu sahabiyan, aslama qabla abih. Dia dan bapanya Amr bin al-As. Tapi dia Islam sebelum bapanya. Wa abuhu akbaru minhu bi 11 sanah. Tengok. Dia dengan bapa dia sikit je beza, 11 tahun. Maknanya ayah dia kahwin awal, ya. Beza sikit je. Kalau ayah dia umur 30, dia umur 20. Wastadalla al-fuqaha bidzalika ala sihhati islami as-sabi al-mumayyiz, ya. Wa ikana balighan fayadullu ala anna aqalla sinil bulugh bistikmali 10 sinin. Maksud Islam tu umur dia 10. Tapi umur baliklah 15. Wa qila kana akbaru minhu bisnatai 10 sanah. Wa kana ghazir al-ilmi. Ghazir ay kathir. Dia ilmu dia banyak. Mujtahidan fil ibadah, ada rajin ibadat pula. Wa kana kathira kitabatil ilmi wal hadis yang rasul. Kemudian rajin belajar pula, lengkap dia ni, ya. Ilmu banyak, ibadat rajin. Kemudian rajin pula belajar, ya. Wa huwa aktsaru aqranihi hamlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamlan ay naqlan, ay riwayatan. Paling banyak di kalangan kawan-kawannya yang menanggung daripada Nabi, maknanya menanggung ilmu.
Wa Abu Hurairah aksaru riwayatan al-Rasulullah minhu wa qad taqaddama al-hadis qalbi sawit. Walaupun Abu Hurairah akhirnya lebih banyak riwayat, tapi itu punca lain menurut pengarang kitab ni lah, ya. Sebabnya ialah kemudiannya, kerana Abu Hurairah lebih stabil duduk di Madinah dan dikunjungi lebih ramai anak murid dan dia sepenuh masa mengajar. Wa kana Rasulullah SAW yaqul li'ma ahli al-bait Abdullah wa Abu Abdullah wa Ummu Abdullah. Ini rumah yang paling baik, rumah Abdullah, yakni Abdullah bin Amr, Abu Abdullah, yakni Amr bin As, dan maknya. Wa huwa mimman hafizal Qur'ana ajma' ala ahdi Rasulullah. 30 juzuk dihafal di zaman Nabi. Wa kana yaqra'u kutubal awwalin, dan dia ada ilmu daripada ahli kitab. At-Taurat wal Injil wa manaqibuhu kathiratun jiddan. Kelebihan dia tidak terkira, ya, banyak sangat. Walahu hikamun wa mawa'iz, dan banyak kata-kata hikmah yang dinukilkan daripadanya. Ruwiya lahu ar-Rasulullah sallam 700 hadis. Ada 700 hadis lebih. Ittafaqa ala 17 hadisan. 17 hadis dalam Bukhari Muslim. Wa anfara al-Bukhari bisamaniah. Bukhari sahaja tanpa Muslim 8. Wa Muslimun bi-20 hadisan. Muslim tanpa Bukhari 20. Rawa anhu jama'atu min at-tabi'in wa rawalahu ashabul kutub as-sittah wa mata bi Makkah. Dia mati di Mekah, katanya mati di Taif, katanya mati di Mesir, katanya mati di Syam, macam-macam, ya. Memang dia pindah randah. Banyakannya ikut ayah dia. Qala Abu Hatim kana yaskunu Makkah thumma kharaja ila Syam wa aqama biha wa mata bi Misra. Ya, Misra itu itulah negeri yang ayahnya memerintah, ayahnya pembuka kota Mesir. Wa yuqalu mata bi Ajlan. Ada kata mati di Filastin. Qaryatun min qura Syam bil qurbi min Gazzah min bilad Filastin. Layali harrah. Layali harrah, mana pada malam-malam harrah. Harrah itulah peristiwa Yazid bin Muawiyah menyerang dan menghalalkan tanah Madinah selama 3 hari dan Yazid meninggal tahun itu. Wa kanatul harrah sanata 63 tahun 63 Hijrah, ya, selepas kematian Aisyah dan juga Abu Hurairah. Wa kana lahu yauma mata sanatani wa 70 sana. Katanya umur dia 72 tahun ketika mati. Tak boleh tinggal, ya. Wa taqaddama Abu Hurairah, kita dah cerita tadi. Wa sayati zikru Aisyah akan datang hadisnya. Jadi hadis ini diperkenalkan Abdullah bin Amr, ya. Hadha al-hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Yusuf ibn Namahik bin nahwihi an Abdullah bin Amr. Qauluhu, okey, kita masuk dalam bab lafaz, ya. Wailun dari mana huznun wa halakun wa masyaqqatun, ya. Wa azabun, celaka, sedih, kerugian. Wa ma'nahu huna halakun wa khaybah. Wal a'qab jamu aqib wa hiya muakhirul qadam, penghujung kaki. Kita panggil tumit, ya. Tumit, ya. Wa takhsisul a'qab bil iqab bin nar li'annaha allati lam tusal ghaliban. Kenapa Nabi kata celaka bagi tumit? Itulah biasa tempat yang tidak dikena air, ya, ketika berwuduk. Wa qila arada sahibul a'qab. Tuan punya tumit-tumit yang tidak terkena air. Li'annahum kanu la yastaqsuna ghasla arjulihim fil wudu'. Jadi mereka tidak sempurnakan wuduk sampai ke sana. Wa hadzal hadis warada ala sebab. Hadis ini datang dengan sebab. Hadis ini ada sebabul wurud. Wa huwa annahu ra'a qauman wa aqabahum taluh. Dan Nabi tengok daripada jauh sekumpulan yang ambil wuduk dan nampak apa di tumitnya taluh, mana kering, ya, nampak bersinar kering. Okay, kita tengok turukil hadis wa jamu al-fazi, ya. Wa qistara bi al-qad fi ar-rajuli mahallun at-tahrir wa wazn at-tawa'ud ala bin-nar, ya. Wa qad istudulla bihi, diambil dalil daripada hadis ni bahawa aqib ataupun tumit tadi fi rijli mahallun lit-tathhir, itu mesti dibasuh, bukan disapu, ya. Litawa'ud, kerana janji dengan keindaru yatihi la yuluhu min ghairi ruslin, ketika Nabi nampak dia kering
tanpa dibasuh. Dalam hadis lain, asbirul wudu, ratakan wudu. Qad akhraja Abu Daud wa ghairuhu bi asnad sahih, ya. Makin ni hadis kita baca an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan qala ya Rasulullah kaifa at-tahuru. Jaddihi di sini ialah Abdullah bin Amr bin As. Ini hadis keluarga masyhur ni, ya. Dipanggil Sahifatus Sadiqah, diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib daripada bapanya Shu'aib, daripada datuknya ialah Abdullah ibn Amr. Perawi hadis kita ni. Ya Rasulullah kaifa at-tahuru? Bagaimana cara bersuci? Fada'a bima, Nabi pun minta air. Faghasala kaffai salasan, Nabi basuh tapak tangan dia 3 kali. Ila anqal, sehinggalah Nabi kata summa ghasala rijlaihi salasa, basuh kaki 3. Summa kahakadzal wudu, demikianlah wudu. Faman zada ala hadza aw naqas, siapa yang tambah ataupun kurang, faqad sa'a, sama ada dia melakukan kejahatan, wa zalam, dan dia telah menzalimi, ya. Wastudilla, ya, bihi ala anna al-masha la yujzi. Jadi sapu saja tak cukup, ya, sapu saja tak cukup, dia mesti dibasuh. Li'annahu la yuqalu fil mashi asbiru. Dalam bab sapu orang tak panggil asbiru, asbiru ratakan. Wala umirna bi isbaghihi fihi. Wa hadha mujma'un alaihi. Walam yakul bihi ahadun min al-fuqaha. Ya. Wa qalat asy-Syiah yajibu mashuma. Syiah yang berpendapat sapu saja, tak mestinya basuh. Ada yang kata Ra'ni Mu'tazilah yutakhayyaru, yang dipilih bainal mashi wal ghusli. Ini semua di luar Sunnah wal Jamaah, ya. Dan ini dijawab waqad sannafa Abdul Fattah Salim Ar-Razi kitaban sitta karasi bi khattihi, ya. Ada ulama karang khusus Ar-Risalatul Musannafah, Ar-Risalatul Munsifah fi taharatir rijlaini fil wudu. Cara bersuci betul yang berbeza daripada Syiah, yang berbeza daripada Mu'tazilah, ya. Okey, apa lagi pelajaran daripada hadis ini? Wa fil hadis wujubu ghusli jamil a'dha. Wajib basuh semua anggota. Hatta law baqiya juz'un latifun min adwin. Wajib basuh. Walaupun berbaki satu juzuk yang sedikit daripada anggota. Wajib basuh semua, jangan tinggal. Lam yasihha wudu'u, tak sah wudu'. Jadi wudu ni ringkas, tapi jangan kita pula mengurangkan, ya. Ada anggota yang nampak dimudah-mudahkan. Li'annahu lam yakul ahadun minal ulama' bil farqi baina wudu'i adwin wa wudu'i adwin fil maghsul. Tak dibezakan mana anggota dengan anggota yang lain. Wa fihi wujubu ta'limil jahili. Wajib mengajar orang jahil. Yalah, Nabi mengajar orang jahil. Wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Nabi tegas dalam memerintah ma'ruf dan nahi munkar walaupun dalam urusan ibadat. Wallahu a'lam, ya. Wallahu